Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pengakuan dan pendedahan Anwar yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Anwar kata kerajaan tak akan campuri proses kehakiman agensi penguat kuasa. Inilah yang sepatutnya berlaku di Malaysia, iaitu kerajaan tak campur tangan proses kehakiman serta agensi penguat kuasa. Ini yang patut dilakukan supaya kehakiman berjalan bebas dan penguatkuasa juga bebas tanpa dipengaruhi oleh politik atau sesiapa juga. Kerajaan tidak akan mencampuri proses kehakiman dan memberi ruang sepenuhnya kepada agensi penguatkuasa seperti PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membenteras rasuah dan ketirisan hasil negara. Perdana Menteri berkata peranan Jabatan Audit Negara juga perlu diperkasa supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam dapat ditambah baik. Hal ini kita tekankan untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dan baik serta menjalin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih daripada rasuah, kelembapan dan kemalasan. Mungkin ada yang memandang remeh dan anggap ini sebagai slogan politik. Tetapi akibatnya besar sekali yang mungkin tidak ramai sedar. Kesannya berantai dan menjalar hingga ke bawah. Kata Anwar, yakinlah dan insya Allah kita dapat enteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani dan tegas melawan rasuah. Daripada peringkat tertinggi sehinggalah serendah-rendahnya, kata Anwar lagi. Anwar berkata demikian ketika perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan malam tadi. Dalam masa sama, Perdana Menteri meluahkan keyakinan isu rasuah dapat diselesaikan jika dibenteras secara konsisten dan tegas. Tegasnya, perkara itu dapat dilihat dalam tender terbuka projek rancangan tebatan banjir yang mampu jimat wang rakyat sehingga 2 bilion ringgit. Selain itu, jelasnya sindiket penyeludupan di pintu masuk negara oleh sekelumit kecil pegawai awam berjaya ditumpaskan yang menyaksikan hasil negara tiris hingga 2 bilion sejak 2017. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pula katanya melancarkan ops tiris bagi membenteras penyeludupan diesel yang selama ini amat merugikan, manakala kartel minyak masak, ayam dan telur dipecahkan supaya harga dan bekalan terkawal dalam meredahkan kos sara hidup. Apakah angka-angka ini tidak bermakna untuk kita, kata Anwar? Sekiranya dikumpul, ia dapat dimanfaatkan untuk menambah bantuan rakyat dan meningkatkan mutu prasarana rakyat, tambah Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang sepatutnya dibuat. Inilah yang sepatutnya kita ada, yaitu kerajaan tidak akan campuri proses kehakiman dan juga agensi penguatkuasa. Ini yang kita mahukan. Tiada campur tangan daripada kerajaan dalam bidang kehakiman dan tiada campur tangan oleh kerajaan dalam agensi penguatkuasa, khususnya SPRM dan PDRM. Maka dengan itu negara kita akan lebih dihormati, negara kita akan lebih maju dan tidak ada sebarang unsur yang ditakuti oleh dua perkara ini, yaitu kehakiman dan penguatkuasa. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pengakuan paling luar biasa daripada Tun Mahathir, yaitu dia mendakwa tiada terima notis mesyuarat RCI. Sukar untuk dipercayai, tapi itu pengakuan Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tidak menerima sebarang notis berkaitan mesyuarat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan yang diadakan semalam. Bekas Perdana Menteri itu berkata, prosiding berkenan dijalankan secara tertutup. Menurut mantan ahli Parlimen Langkawi itu,
Undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguam sepanjang prosiding itu berjalan sehingga ia selesai. Bagaimanapun saya mahu menerang, memberi penjelasan atau mempertahan diri. Jika saya atau peguam tidak dibenarkan hadir sepanjang prosiding itu berlangsung. Prosiding tertutup ini bersidang hari ini semalam tanpa seberang pemakluman kepada mana-mana pihak dan diadakan secara rahsia jelasnya dalam kenyataan semalam. Tegasnya, selain memohon hak untuknya atau peguam hadir dalam prosiding RCI berkenaan, Tun Mahathir berkata peguam beliau juga membuat beberapa permohonan lain. Ini termasuklah memohon penarikan diri Tun Mad Raus Sarif, pengerusi RCI, Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, Pesuruhjaya RCI, dan Datuk Muhammad Rida Abdul Kadir, Pesuruhjaya RCI, kerana wujudnya konflik menurut Mahathir lagi. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 mengisytiharkan Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia, dan Tubir Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada. Bagaimanapun, Malaysia memohon kepada ICJ supaya mentaksirkan penghakiman pada tahun 2017 memandangkan kedudukan Batu Putih yang hanya kira-kira 14 km nautika dari pantai Tanjung Yusof, Johor berbanding 25.5 batu nautika kilometer dari Singapura. Pada 2018, pentadbiran Pakatan Harapan PH yang dipimpin Dr. Mahathir menarik balik permohonan semakan dan pentaksiran penghakiman Batu Putih. Antara alasan Tun Mahathir ketika itu ialah perjanjian antarabangsa adalah satu amanah dan Malaysia perlu memahaminya atau memenuhinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Menurut Mahathir, jika Malaysia tidak menepati syarat Mahkamah Antarabangsa, Indonesia juga boleh membuat tuntutan untuk tidak menepati perjanjian yang sama berkenaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mengulas lanjut, Mahathir juga mempersoalkan prosiding RCI itu yang dijalankan secara sembunyi, sedangkan ia diumum secara terbuka dengan anggota kerajaan memberi pendapat serta membuat kenyataan terhadap dirinya secara terbuka sebelum mula bersidang. Dakwanya, sejurus mengetahui prosiding itu diadakan semalam, pihaknya cuba menghadirkan diri dan mengemukakan beberapa permohonan dan bantahan. Semua permohonan dan bantahan itu ditolak dan prosiding RCI itu akan diteruskan secara tertutup. Sebelum ini banyak tuduhan dibuat terhadap saya secara terbuka dan ini termasuk kononnya saya membuat keputusan terhadap rayuan kes Batu Putih itu secara sendirian atau sembunyi. Kata Tun Mahathir, ini tidak benar dan sepanjang ingatan saya sebelum saya membuat keputusan, saya rujuk kepada pejabat peguam negara serta mendapat pandangan peguam berkenaan. Setelah itu, saya bentangkan kepada anggota kabinet dan mereka bersetuju untuk tidak meneruskan rayuan berkenaan, kata Tun Mahathir. Mahathir menambah, antara anggota kabinet yang hadir pada ketika itu ialah Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail, Anthony Lok, Gobind Singh, Dr. Seri Muhammad Sabu, dan semuanya boleh dilihat dalam rekod kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Ini kejutan besar berkait dengan Ebit Liu. Menurut pendedahan ini, Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan. Itu pendedahan daripada saksi. Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tak kenal dengan Ebit Liu? Kes beliau baru-baru ini menggemparkan seluruh Malaysia. Masih berjalan tetapi pendedahannya mengejutkan kita semua. Terkini, saksi mendedahkan Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan. Ini memang mengejutkan kita semua. Di Tenom, seorang saksi hari ini memberitahu Mahkamah Magistrat di sini, pendakwah Ebit Liu atau Ebit Irwan Ibrahim Liu
menghantar kira-kira 70 mesej berunsur lucah menerusi aplikasi WhatsApp kepadanya antara jam 10.57 malam sehingga 12.30 malam pada 19 April tahun 2021. Mesej 70 mesej ini bukan mesej yang sikit, ini mesej yang sangat banyak. Wanita berusia 40-an itu selaku saksi ke-9 pendakwaan yang juga pengadu kes berkata demikian dalam pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria pada perbicaraan kes gangguan seksual pendakwah itu. Saksi itu berkata walaupun ketika itu Ramadan, Ebit tetap menghantar mesej seperti itu kepadanya dan berasaskan ayat-ayat lucah dan memuji dalam mesej itu mengaibkan kehormatannya. Pengadu itu berkata dia melihat karakter Ebit di media sosial sangat berbeza berbanding mesej dihantar pendakwah itu yang dilihat sering menyebut istrinya sebagai bidadari. Apabila Ebit macam itu, seolah-olah dia anggap perempuan ini hanya tujuan seks semata-mata, katanya dalam pemeriksaan utama itu. Wanita itu berkata selain menghantar mesej pada awal pagi hingga ke malam, Ebit juga didakwa membuat panggilan telefon kepadanya dan menggunakan bahasa lucah. Pada prosiding hari ini, Zahida memohon pertuduhan pertama terhadap Ebit dipindah secara lisan pada bahagian waktu, iaitu dari jam 6 pagi hingga 8.07 pagi. Mahkamah membenarkan pindaan itu dibuat selepas saksi memberi keterangan iaitu kronologi kejadian dia menerima gambar kemaluan tertuduh pada 29 Mac 2021 jam 8.07 pagi. Ebit, 38 tahun, berdepan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 80-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac hingga Jun 2021. Pendakwa itu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang memeranjatkan mengejutkan kita ini. Ebit Liu hantar 70 mesej lucah ketika Ramadan, dakwa saksi. Kita jumpa lagi.